Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali, nombor matriks 054786. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pembentangan saya ialah konsep sabar menurut perspektif tasawuf. Baiklah, sebelum tu saya akan menerangkan tentang maksud tasawuf dan istilahnya. Daripada Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahawa tasawuf ialah membersihkan hati dari sifat kekotoran dan sifat yang menyamai binatang. Dia juga menyatakan bahawasanya tasawuf ini menekankan sifat kebaikan yang terdapat dalam hati manusia dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, daripada Hakim Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahawasanya tasawuf adalah satu penyucian jiwa daripada segala jenis penyakit hati. Jadi kita akan terus masuk kepada tajuk saya, iaitu maksud sabar. Sabar ini pada bahasa ialah sebuah pengurungan dan pencegahan. Manakala dalam dari segi istilah pula menentang kegelisahan dan tidak panik. Seperti tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara. Sabar ini dalam keadaan sendiri ialah memegang dan mengendalikannya, dan kesabaran juga ialah menahan jiwa dari kegelisahan. Menurut daripada Al-Sayyid Al-Rujani yang disebutkan dalam definisinya tentang kesabaran, seseorang itu tidak mengeluh ataupun tidak menceritakan tentang segala keperitan atau kesakitan kepada manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, di dalam kita bersabar mestilah mempunyai kepentingannya. Jadi saya akan ceritakan tentang kepentingan bersabar. Apabila seseorang itu bersabar, dia akan mendapat kebahagiaan paling besar, iaitu kesabaran dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 2, kesabaran ialah merupakan satu mahar yang penting, seperti ayat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ialah mempunyai 90 tempat dalam sabar mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesabaran adalah salah satu rukun sopan santun terbesar yang diperlukan oleh setiap manusia, khususnya manusia yang beragama Islam secara umum dan setiap pendakwah kepada Allah, dan ini disebut oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Yang keempat ialah kesabaran adalah salah satu tugas terpenting bagi seorang pendakwah, kerana dia tidak akan menjadi pendakwah yang berjaya kecuali dia sabar dalam panggilannya dan apa yang dia minta. Sabar dalam berdakwah ini adalah satu kunci yang paling penting apabila pendakwah berkenaan dikritik, dikecam oleh masyarakat sejagat. Selain itu, kesabaran dalam dakwah adalah yang paling dekat dengan Allah, dan itu sabar adalah penghargaan yang cukup terbesar kepada seorang pendakwah dalam menyampaikan ilmu yang benar seperti agama Islam. Seterusnya, kita akan pergi kepada peranan kesabaran. Dalam peranan kesabaran ini mempunyai 8 peranan. Yang pertama ialah menahan diri dari kemarahan dan kebosanan ketika melakukan tugas yang memerlukan kesabaran dan ketabahan dalam jangka masa yang sesuai, yang mungkin dilihat oleh pihak yang mendesak untuk waktu yang lama. Contohnya, kita mempunyai tugas dan tugas itu cukup lama, jadi sebagai manusia kita harus amanah dalam melaksanakan tugas dan bersabar jika ada orang mendesak kita untuk melakukan kerja itu dengan terlalu cepat.
Yang kedua ialah menahan diri dari kebosanan dan kegelisahan dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, menahan diri dengan kesabaran ketika tergesa-gesa dan melulu ketika memenuhi syarat material atau moral. Keempat, mengendalikan diri dari kemarahan dengan berfikir dahulu tindakan yang wajar untuk dilakukan. Yang ini amat penting sekali. Apabila kita menerima sesuatu tugas, kita haruslah mengendalikannya dengan begitu baik dan tidak terus memarahi dan tidak terus merungut apabila menerima tugas yang cukup besar. Sekarang kita ke peranan yang kelima, iaitu menahan diri dari rasa takut kepada ketakutan yang membawa kemudaratan kepada diri sendiri. Yang keenam, menahan diri dari sifat tamak yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu perkara. Okey, pada hari ini kita dapat lihat manusia sentiasa tamak dalam sesuatu perkara dan mereka tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya sekarang. Moga kita dijauhi dari sifat begitu. Yang ketujuh ialah sabar terhadap dorongan-dorongan yang membawa diri kita ke arah tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Yang nombor 7 ni lebih kurang nombor 6. Dan yang akhir sekali, kawalan diri untuk menghadapi masalah, kesusahan dan kesakitan fizikal dan psikologi apabila menerima berita yang baik dan buruk sama ada menimpa diri atau orang lain. Apabila kita, sebagai contoh, apabila kita mendapat sesuatu perkhabaran sama ada gembira ataupun sedih, kita perlulah bersabar. Jika kita mendapat khabar yang gembira, kita boleh mengucapkan Alhamdulillah. Dan apabila kita menimpa musibah, kita juga perlu mengucapkan Alhamdulillah. Sebab itu adalah semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Terusnya kita pergi kepada tingkatan-tingkatan sabar. Okey. Maka seseorang Muslim itu wajib ke atasnya beriman dengan apa yang berlaku di dalam alam ini adalah keputusan dan penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa yang boleh dilakukan terhadapnya melainkan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan setiap perkara dan bersabar ini ke atas setiap keadaan. Dan sabar ini terdapat 3 peringkat. Yang pertama ialah as-sabar anil maksiat, sabar daripada melakukan maksiat. Kedua, as-sabru ala ta'at, sabar melakukan ketaatan. Dan yang ketiga ialah as-sabru 'alal bala, sabar menghadapi ujian. Di sini saya akan menerangkan secara ringkas tentang peringkat-peringkat kesabaran ini. Yang pertama ialah as-sabru 'anil maksiat, sabar dengan kemaksiatan. Itu bermaksud kesabaran untuk menghormati keinginan dengan tidak melakukannya sama sekali. Di antara hadis yang diceritakan mengenai kewibawaan Abu Hurairah, semoga Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya berkata, dan apa yang aku melarang kamu darinya, jauhilah dia, dan apa yang telah aku perintahkan kepadamu untuk melakukannya, maka datanglah. Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis di atas, dia mengatakan tentang perkara-perkara yang dilarang, jadi hindarilah, yakni menjauhkannya dan meninggalkannya tidak dapat tidak. Mengenai amanat dia berkata, dan adakah kamu melakukan apa yang kamu mampu, iaitu Muslim akan membawa apa yang dia mampu lakukan, kewajipan dalam tugas dan berkabung bagi perwakilan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, dan Tuhan tidak membebani jiwa melebihi kekuatannya. Dan yang Maha Kuasa berfirman, dan apa yang dibuat kepadamu pada orang-orang yang pergi. Dan peringkat ini iaitu tahap kesabaran untuk keinginan terlarang, berada di atas 3 peringkat. Dan dalam hadis, syurga ditakuti oleh perbuatan salah dan dihantui oleh keinginan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dalam musnadnya. Seterusnya, kesabaran kepada ketaatan, yang bermaksud ialah kekekalan tindakan ketaatan.
iaitu kita bersabar apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti kita beribadah, kita berdakwah dan sebagainya, asalkan ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, yang akhir sekali iaitu kesabaran terhadap bencana. As-sabru 'alal bala. Dan diketahui bahawa tempat tinggal dunia ini adalah rumah penderitaan dan godaan, dan godaannya tidak berakhir dengan seseorang kecuali dengan kematian. Pemilik wang itu tertarik dengan wangnya. Siapapun yang diuji dan diuji, adakah dia membelajarkannya untuk apa yang membawanya pahala pelbagai perkara baik, atau membelajarkannya untuk apa yang mendatangkan mudarat kepadanya. Dan orang miskin terpesona oleh kemiskinannya, adakah dia sabar terhadapnya dan merasa puas dengan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan untuknya, atau dia berduka ataupun marah? Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, tidak, orang yang suka mengatakan bahawa mereka telah percaya sedangkan mereka tidak mengeluarkan fatwa, dan orang-orang yang datang sebelum mereka, biarkan Tuhan menyalahkan mereka yang telah berfirman, dan biarkan mereka mengetahui pembohongan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata juga, dia membuat kita bersabar dengan kebencian terhadap percubaan dan kesusahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.